Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 6 akan membentangkan tentang Intipati Breakfast Talk webinar yang telah berlangsung pada 30 November 2021 pada hari Selasa pada pukul 10 hingga 11 pagi. Puan Siti Rahayu Minti Ahmad merupakan pengusaha bagi syarikat SRA Global Resources. Beliau merupakan seorang usahawan yang telah dijemput sepanjang webinar tersebut berlangsung. Beliau merupakan alumni dari Universiti Teknologi Mara, UiTM Shah Alam dan memiliki ijazah sarjana muda ukur bangunan dan diploma kejuruteraan awam. Beliau berpengalaman sebagai jurutera di MMA Properties, jurutera jualan di Empiro Malaysia Sendirian Berhad, pernah menyandang jawatan sebagai penolong pengurus di MRDR Creative Enterprise, dan pernah menyandang jawatan sebagai pegawai tadbir di Menteri Dalam Negeri pada tahun 2013 sehingga tahun 2017. Pembentangan seterusnya akan diteruskan oleh rakan saya, Atira. Seterusnya, latar belakang SRA Global Resources. SRA Global Resources ditubuhkan pada tahun 2018. SRA Global Resources menyediakan, menjual dan memasarkan produk makanan iaitu maruku. Dengan berbekalkan resepi dan bahan untuk membuat maruku, Puan Siti Rahayu berani mengambil risiko untuk mencuba dan menimba ilmu untuk menjadi seorang usahawan yang berjaya seperti sekarang, walaupun beliau tidak ada pengalaman dalam bidang perniagaan. Seterusnya adalah misi dan visi syarikat. Misi syarikat ini ialah kudapan tradisional Maruku sebagai makanan yang kaya dengan nutrisi serta pelbagai perisa baharu yang dijamin status halal kerana kebiasaannya Maruku yang sedia ada di pasaran kebanyakannya dimonopoli oleh orang India. Dengan itu, pelanggan yakin dengan kebersihan dan status halal makanan ini dan sentiasa memilih Maruku keluaran SRA Global Resource sebagai kudapan harian. Terusnya visi syarikat ini. Visi syarikat ini ialah menyediakan dan membekalkan makanan tradisional Maruku sebagai kudapan yang ringkas dan sedap yang bercirikan makanan tradisional. Seterusnya, objektif. Objektif mereka untuk membangunkan syarikat ini ialah mereka ingin menjadi pengeluar utama makanan tradisional. Seterusnya, untuk menyediakan, menjual dan memasarkan produk Maruku. Hal ini jelas terbukti bahawa perniagaan mereka sudah berkembang dengan maju. Seterusnya, Puan Siti Rahayu telah melancarkan beberapa strategi pemulihan untuk kekal dalam industri ini sewaktu pandemik. Yang pertama, beliau telah menjalankan kempen Stay Safe Jaga SOP iaitu #HanasCare, #HanasPrihatin. Dan yang kedua, beliau telah menjalankan kempen Duduk Rumah Kami Hantar. Dan yang ketiga, kempen Ramadan Tiba. Dan yang keempat, kempen Penghantaran Percuma Merdeka. Selain itu, beliau juga telah melakukan beberapa buah video untuk menarik para pelanggan. Yang pertama, raikan masa berharga bersama keluarga di rumah. Dan yang kedua, kempen Moreh bersama Hanas lepas tarawih bersama keluarga. Dan yang ketiga, kirimkan ingatan buat yang tersayang yang jauh di mata, dekat di hati. Seterusnya, saya mempersilakan Nur Aziati Syarafina untuk isi yang seterusnya. Seterusnya, strategi pemulihan lain untuk kekal dalam industri ialah beliau telah melaksanakan satu kegiatan hamper dekat di hati yang bermula pada tahun 2020 yang mana kirimkan ingatan Hari Raya atau Ramadan buat yang tersayang yang jauh di mata dekat di hati seperti keluarga, sahabat, frontliners atau sempena Hari Guru. Selain itu, pendigitalan perniagaan. Beliau telah menggunakan platform MyAgroBazaar, WhatsApp, Shopee, Instagram, Facebook dan website lain untuk mempromosikan Maruku Hanas.
Beliau juga telah mendaftar perniagaan dengan agensi kerajaan untuk mendapatkan manfaat geran, teknologi, latihan, tenaga kerja dan manfaat lain seperti MAFI, MARDI, KADA, RISDA, FAMA, PKINK, Metrik dan MARA dalam mengembangkan lagi perusahaan Maruku Hanas. Seterusnya adalah strategi yang dicadangkan untuk penciptaan kekayaan syarikat dan justifikasi. Antara strategi yang boleh dilaksanakan untuk kekal dalam perniagaan ialah sentiasa percaya kepada konsep rezeki. Rezeki di muka bumi ini sangatlah luas dan sentiasa berada di mana sahaja. Sebagai usahawan, kita haruslah mempunyai fikiran yang kreatif dan bijak memanfaatkan setiap peluang yang ada. Selain itu, strategi yang telah digunakan oleh Puan Rohayu dalam perniagaannya adalah strategi lautan biru. Strategi ini telah menggalakkan usahawan untuk mencari peluang yang ada dalam pasaran tanpa perlu bersaing dengan perniagaan yang sama. Hal ini demikian kerana kita boleh memilih atau meneroka tempat yang tidak mempunyai ramai pesaing untuk memasarkan produk. Tambahan pula, kita dapat mengelakkan tekanan daripada pesaing tersebut dengan cara menjadikan pesaing sebagai sumber inspirasi dalam menghasilkan produk-produk yang baru. Justru itu, setiap usahawan haruslah berusaha dan tidak mudah berputus asa dalam mengembangkan perniagaan mereka untuk masa hadapan. Seterusnya, strategi yang boleh kita lakukan sekiranya menghadapi kejatuhan dalam perniagaan merupakan satu hal yang perlu kita ketahui. Salah satunya, bagaimana untuk mencari jalan keluar ketika menghadapi masalah dalam perniagaan maupun perusahaan. Oleh itu, sekiranya kita mempunyai masalah, kita haruslah kembali kepada kepercayaan agama kita masing-masing. Hal demikian kerana setiap masalah yang berlaku pasti mempunyai jalan penyelesaian yang baik bagi membendung masalah dalam perniagaan. Hal ini juga dapat memberi kesan yang baik dalam sebuah perniagaan dengan mengajar kita erti bersyukur dan bertawakal apabila menjalankan perniagaan. Tidak lupa juga, kita hendaklah meluangkan masa untuk mencari rakan atau ahli keluarga yang kita percayai dengan berkongsi masalah. Dengan hal ini juga adalah jalan keluar kita untuk menghadapi masalah dalam perniagaan. Sebagai contoh, meluangkan masa bersama keluarga atau rakan sekerja dengan menonton televisyen dan saling berkongsi pengalaman maupun masalah yang menandakan mengambil berat antara satu sama lain. Kesimpulan, pengalaman persediaan untuk mengharungi fasa akademik akan menghasilkan perniagaan yang kreatif, inovatif dan sistematik. Hal ini kerana melalui pengalaman, seseorang itu akan lebih berhati-hati dan belajar daripada kesilapan yang lalu. Selain itu, membantu usahawan menjadi lebih cekal sepanjang akademik ini. Hal ini kerana telah mengharungi pelbagai masalah dan rintangan semasa pandemik melanda negara. Seterusnya, sebagai usahawan yang berjaya, haruslah bersikap positif dan tenang. Hal ini kerana ketika seseorang itu berada dalam keadaan panik atau gelisah, beliau tidak dapat membuat keputusan dengan betul. Selain itu, pembentukan kumpulan yang bagus juga merupakan salah satu jaminan kejayaan sesuatu perniagaan untuk kekal relevan dalam dunia perniagaan. Apabila mempunyai kumpulan yang berdedikasi dan bagus ini dapat mengembangkan lagi sesuatu perniagaan ke peringkat antarabangsa. Seterusnya, sebagai usahawan yang berjaya, restu daripada ibu bapa juga penting untuk berjaya dalam hidup kerana ibu bapa merupakan tulang belakang utama kepada seseorang dalam hidupnya dan sentiasa juga mengingati Allah di waktu senang dan susah kerana Allah SWT yang telah memberi rezeki dan kejayaan. Akhir sekali, sebagai usahawan juga kita mestilah yakin dan tidak mudah putus asa dalam pelbagai perkara kerana setiap usaha pasti ada hasilnya.